Pendengar Ria 897, saya akan mulakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Dan ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Berikut ini adalah pengalaman seorang ibu. Mungkin sekarang ini hatinya dalam keresahan, hatinya dalam kerisauan, kebimbangan. Anak yang disayangi telah pun terlibat dalam satu kemalangan jalan raya. Dan katanya ibu ini pengalamannya cukup menyedihkan. Anak beliau dari seorang ibu yang ingin hanya dikenali sebagai Kak Wati, bukan nama sebenar. Tolong jangan sebutkan nama yang tertera di alamat email KC. Jadi kata Kak Wati, seorang ibu yang bukan nama sebenar, berkongsi pengalaman anaknya yang telah pun terlibat dalam satu kemalangan jalan raya. Anaknya telah pun dikejarkan di hospital dan berada di hospital lebih kurang 2 bulan dalam keadaan tidak sedarkan diri, dalam keadaan koma. Seorang ibu hanya boleh berdoa dan mengharap yang terbaik. Akhirnya 2 bulan lebih kemudian anaknya mungkin telah pun dihidupkan kembali, disedarkan dari komanya. Beliau bersyukur kepada Ilahi, tetapi kisi, anak saya lumpuh. Seluruh anggota badan, hanya mata sahaja boleh bergerak. Makan, minum semua melalui tiub. Memang cukup menyedihkan. Peristiwa yang ingin saya ketengahkan ini setelah anak saya dipindahkan dari rumah sakit ataupun hospital pulang ke rumah. Dalam bilik anak saya kisi penuh sangat dengan pekakas-pekakas yang membantu anak saya. Antaranya pekakas tiub pemakan makan. Ada juga pekakas pam yang lain. Ada juga yang disebutkan sini banyak sangatlah, saya tak perlulah saya jelaskan yang lebih terperinci. Jadi anda bayangkan. Anak kepada Kak Wati bukan nama sebenar, dari hospital, koma selama 2 bulan lebih, kemudian telah pun dikejutkan daripada tidur yang lena. Bila bangkit dari tidur, dapati anaknya tak boleh bergerak, hanya mata sahaja boleh bergerak. Ibu membawa anak pulang ke rumah. Dan inilah yang berlaku dalam rumah. Pendengar Ria 897, kita teruskan Misteri Jam 12. Nak, hati-hati. Casey, beberapa minggu anak dah bersama dengan saya dalam rumah. Setiap kali bila saya pandang anak, pada waktu-waktu tertentu, matanya akan terbeliak dan matanya akan kiri, kanan, atas, bawah, dan dia akan beliakkan matanya sambil melihat saya seolah-olah nak beritahu sesuatu, tetapi anak saya tidak boleh berkata-kata. Menyedihkan kisi. Saya sebagai seorang ibu tak tahu apakah kemahuan dia. Tapi lazimnya perkara-perkara ini berlaku pada malam-malam tertentu bila saya seorang, suami tak ada di rumah. Dia akan mula membuat perkara sedemikian. Cuba Casey bayangkan. Anak saya yang tak boleh bergerak, dalam keadaan lumpuh seluruh anggota. Matanya saja boleh bergerak. Dia akan tengok kiri, tengok kanan, beliakkan matanya berkali-kali, dan ini berterusan untuk beberapa minggu. Saya rasa macam saya ni ibu yang betul-betul tak guna, sebab tak faham apa isyarat ataupun sesuatu yang nak diberitahu oleh anak. Pendengar Ria 897, saya telah pun mendapatkan bantuan seorang pakar yang datang ke rumah. Akhirnya, setelah saya dinasihatkan oleh jiran sebelah yang juga kerap kali datang menjenguk, menziarahi anak yang sedang sakit. Saya jumpa dengan seorang pakar ini yang kemudian datang ke rumah dengan izin suami. Pakar itu memeriksa anak saya.
Dia cuba memegang tangan anak saya. Casey, saya terperanjat. Apabila anak saya mula membuka mulutnya, tetapi walaupun kata-kata yang diluahkan oleh anak saya tidak begitu jelas, seolah-olah suara-suara angin, pakar tersebut dekatkan telinganya ke mulut anak saya sambil dia baca dan terus baca. Anak saya, Casey, membaca apa yang pakar itu baca. Pendengar Ria 897, dipendekkan cerita kata Kak Wati, rupa-rupanya mengikut pakar itu memberitahu. Dia rasalah sebab dia dapat berbual sedikit dengan anak. Dalam rumah saya, Casey, rupa-rupanya ada benda ikut dia pulang dari tempat terjadinya kemalangan. Kata pakar tersebut, orang yang terlibat dalam kemalangan yang sama telah mati meninggal dunia di tempat kejadian. Dan mungkin roh warga Cina yang mati di tempat kejadian telah pun mengikut anak saya sampai pulang ke rumah. Dari hospital sampai pulang ke rumah. Dan memang masuk akal. Maksud saya, kata Kak Wati, pernah beberapa kali saya nak datang ke hospital nak ziarah anak saya. Sedang saya berbual dengan nurse, saya terperasan macam ada wanita Cina sedang duduk di tepi katil anak saya ketika dia berada dalam ICU. Saya fikirkan pada mulanya itu kawan rakan anak saya. Tapi bila saya sampai saja nak masuk dalam ward anak saya, wanita Cina itu hilang entah ke mana. Berkali-kali kalau saya nampak, tak kali nak berjumpa, mesti tidak dapat saya berjumpa dengan beliau. Dan mungkin roh wanita Cina yang mati itu telah pun mengikut anak saya pulang kerana tak tenteram. Tidak tenteram dibuatnya, mengganggu saya dan anak saya sekeluarga. Mungkin itu yang dia nampak, kata pakar tersebut yang memberitahu saya supaya sewa rumah. Casey, saya telah pun menyewa rumah saya dengan bantuan pakar yang saya panggil yang disarankan oleh jiran sebelah. Sejak rumah disewa, anak saya tidak lagi mempunyai reaksi yang menakutkan. Mata terbeliak, seolah-olah memberitahu saya sesuatu. Itulah pengalaman saya, Casey, peristiwa. Dan sekarang ini anak saya masih lagi terbaring di atas katil dan hanya tunggu masa untuk kembali ke rahmatullah. Terima kasih. Okey, kiriman-kiriman anda akan saya simak sebentar nanti. Yang ini daripada Azura, katanya, Casey cakap tadi tentang hotel. Saya dahulu pun ada pengalaman bila menginap di salah sebuah hotel di Malaysia. Pengalaman saya ni tidaklah seseram yang Casey ceritakan tadi, kata Azura. Saya pergi ke sana bukan seorang diri dengan kawan baik saya. Kita berdua lah menginap di sebuah hotel. Dan apa yang berlaku waktu malam ni, teman saya ni dia memang tidur awal. Dia pukul 9 lebih, mata dia dah kuyu-kuyu, Casey. Nanti dia akan terus terlelap masuk di buai alam mimpi. Saya pula opposite. Tidur siang tak boleh, Casey. Impossible. Mata ni kadang-kadang kalau pukul 11 saya tidur pun dah baik lah kiranya. Selalunya kalau di rumah saya, pukul 12 lebih, pukul 1, barulah dapat lelapkan mata saya. Jadi satu tidur awal, pukul 9 lebih dah mengantuk. Satu lagi pukul 1 pun masih segar bugar matanya. Beliau berkongsi, kata Azura, pada waktu itu saya ni tak boleh tidur. Saya main handphone, kemudian apa main handphone, saya tengok TV, main handphone. Saya duduk dekat kerusi untuk makan. Makanan tadi yang kita beli, sambung balik. Lepas itu tadi taruh tepi. Kemudian saya pergi ke tandas.
Tandas dalam bilik hotel yang mereka menginap di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur. Jadi bila saya keluar dari tandas, saya ternampak sahabat saya. Katanya Azura, saya ternampak sahabat saya sedang berdiri dekat tingkap. Langsir kiri kanan dibuka. Dia diri dekat tingkap kaca tu tengah berdiri. Jadi bila saya keluar, saya tak tengok atas katil tau. Saya keluar je nampak kawan saya tengah berdiri dekat tingkap. Katanya Azura. Saya pun cakap, Liz, kau bangun belum tidur? Teman saya ni diam. Liz. Tiba-tiba, setelah saya keluar beberapa tapak menghampiri teman saya yang sedang berdiri dekat tingkap, saya dengar bunyi orang batuk. Saya toleh dekat katil, tengok dekat katil teman saya yang bernama Liz, sahabat baik beliau, kata Azura, sedang baring di atas katil. Tengah baring dengan mata terlelap ni, dia batuk. Saya nampak dia, saya tengok balik tingkap. Makhluk yang dekat tingkap tu dah hilang. Casey meremang Casey bulu rumah. Saya terus lompat naik katil, tarik konverter. Saya ni, tubuh saya rapatkan. Rapat sangat dengan teman saya, Liz. Tak apalah Casey, biarlah dia terbangun. Saya rapat. Kesok. Belakang saya rapatkan dengan dia. Kesok. Makin rapat. Sampaikan dia tolak. Apa ni? Sanalah sikit. Kau ni space besar-besar kat sana. Dalam hati. Dah bagus. Dia bangun. Liz, kau tidur sini sikit lah. Dapat dengan aku lah. Saya tak nak beritahu apa yang saya nampak, Casey. Itulah pengalaman saya. Terima kasih. Yang ringkas dari Azura. Okey, saudara pendengar Misteri Jam 12, saya nak bacakan kisah berikut ini. Ini berkenaan dengan satu kejadian yang aneh berlaku. Ini berlaku agak lama dahululah. Katanya di sini satu kejadian yang menakutkan ini berlaku kepada diri saya dan juga adik saya. Ini kiriman daripada Nur Melati. Dan beliau ni sebenarnya telah pun ditegur oleh pada itu, waktu itu neneknya lah. Nenek saya menegur saya dengan adik. Sebab ni kita suka bermain sembunyi-sembunyi, tak kira waktu. Nanti kadang-kadang saya akan sembunyi lah. Kemudian saya suruh adik saya cari saya. Dan begitu juga dengan adik saya, dia akan sembunyi. Waktu itu saya tinggal bersama dengan nenek tinggal bersama dengan kami. Saya, nenek, adik saya, ibu dan juga ayah. Atuk saya sudah pun meninggal dunia. Kami tinggal di sebuah rumah yang agak besar, Casey. Iaitu sebuah rumah jumbo flat. Ini rumah jumbo flat ini mempunyai banyak bilik tidur dan 2 ruang tamu, dapur yang begitu luas. Jadi memang seronoklah kalau bermain sembunyi-sembunyi ataupun hide and seek dalam rumah. Pendengar yang 897, kata Melati, waktu tu kami ni sebenarnya sedang buat homework sekolah. Jadi oleh kerana dah terlampau penat, saya dengan adik pun berehat seketika. Kemudian adik pun tanyalah, "Kak, jom kak, main sembunyi." Kata adik saya. Saya kata okeylah. Adik pergi sembunyi dulu, kakak cari. Jadi adik saya pun sembunyi. Saya pun setelah saya kira sampai 10, saya cari adik saya. Dalam permainan ini kita diberi masa paling-paling 2 minit untuk mencari. Kalau dalam 2 minit tak dapat jumpa, kita akan katakan okey keluar. Dah give up. Dan nanti barulah dia akan keluar. Maknanya kita gagal untuk mencarilah siapa yang sembunyi itu. Jadi pendengar Misteri Jam 12, Melati berkongsi kisah ini berlaku ketika usianya bersama dengan adik itu, waktu itu 11 tahun. Dia Melati 11 tahun, adiknya berusia 9 tahun. Bermain sembunyi-sembunyi dalam rumah. Tak pernah dengar saya.
Ini pertama kali saya dapat dengar kisah yang mana orang main sembunyi dalam rumah. Jadi kata Melati, pada waktu tu kita ni Casey, saya ni Casey, young and innocent. Boy. Jadi bila Nenek cakap jangan main sembunyi malam-malam hari, tak bagus, nanti kena sembunyi dengan hantu. Kata Nenek saya dengan adik, hantu macam mana ni? Selalu kita tanya soalan, tapi Nenek kata jangan main-main sembunyi. Nanti kau kena sembunyi dengan hantu, baru padan dengan muka kau. Tetap tak indahkan apa yang Nenek cakap. Tetap kita bermain sembunyi-sembunyi dalam rumah. Pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan, sampaikan pada satu waktu tu, adik saya lah setelah giliran saya sembunyi, adik saya pula. Dia pun sembunyi, saya pun carilah adik saya. Adik, dekat mana? Kakak dekat sampai. Tapi tak jumpa adik saya. Cari daripada 2 minit, masuk 3 minit, masuk 5 minit, masuk 10 minit. Adik saya tidak saya jumpa dalam rumah kami, Casey. Bayangkan. Kemudian, waktu tu Nenek baru selesai solat maghrib. Nenek keluar dengan telekung. Ibu dengan ayah saya tidak ada di rumah. Mereka ada urusan keluar buat seketika. Nenek keluar dengan telekung dan Nenek marah. Melati, dah pukul berapa ni tak nak solat maghrib? Kata Nenek. Kemudian saya terdiam. Dalam hati, tolonglah Nenek. Janganlah tanya, mana adik? Ya Nek, saya ambil wuduk. Keluar daripada tandas dengan tangan, dahi, wajah, kaki semua basah kerana mengambil wuduk. Tiba-tiba Nenek saya bertanya soalan. Melati, adik kau mana? Irwan? Melati, mana adik kau? Nenek tanya dengan nada suara yang agak marah. Pendengar Misteri Jam 12. Katanya Melati, dia akhirnya akur. Beritahu Nenek. Kata beliau, saya terpaksa beritahu Nenek. Dan itulah saat paling berat. Memberitahu Nenek kita bermain sembunyi-sembunyi. Bila tiba giliran untuk dia sembunyi, untuk adik saya sembunyi, saya tak dapat cari dia dan tak tahu ke mana adik saya menghilang. Selepas itu saya dengan Nenek mencari adik sambil memanggil-manggil nama, sambil memberitahu, okey, dah habis. Tak perlu lagi sembunyi lah. You menang. Ya, kakak kalah. Gitulah. Tapi tetap sama juga. Pendengar Misteri Jam 12. Tak dapat cari adik dalam rumah. Mana yang disembunyi ni? Hebat betul budak ni. Dan akhirnya, Nenek memberitahu. Kan Nenek dah cakap, jangan main sembunyi-sembunyi, nak pada waktu maghrib. Banyak mata memandang. Nenek saya pada waktu itu sedang pakai telekung dengan berwuduk. Saya pun sama berwuduk. Nenek suruh saya pakai telekung. Duduk di sejadah dengan Nenek, sama-sama kita membaca Yasin. Kata Nenek, ya Allah, ya Tuhanku. Nenek berdoa supaya cucunya dikembalikan. Kemudian Nenek mula membaca surah Yasin. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Nenek baca surah Yasin, baca daripada waktu maghrib dia baca, nak dekat habis, nak dekat masuk waktu solat isyak. Tiba-tiba adik saya, Casey, kedengaran dia sedang menangis pada malam itu. Nek, dengar tak? Irwan!
Pendengar Misteri Jam 12, adik saya sembunyi bawah katil. Bawah katil di bilik ibu dengan abah saya. Tak tahu bagaimana kita tak boleh nampak, bagaimana mungkin dia tak dengar. Ini adalah satu kemuskilan. Satu kemuskilan. Apabila nenek membaca surah-surah Yasin, barulah kedengaran adik menangis. Seolah-olah mungkin mencari kita. Itulah kisah yang dikirimkan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ini kiriman daripada Del. Katanya waktu tu saya mana ni? Waktu tu saya berada di hospital dan saya ternampak seorang pesakit ni tengah duduk dekat visitors corner. Jadi di hospital beliau tak nak beritahu di mana hospital mana yang dia bertugas. Dekat hospital ni dia ada satu visitors corner yang mana tempat tu para mereka yang ziarah orang sakit ni boleh duduk lah. Dan juga pesakit-pesakit ni yang mana ada yang mempunyai ward, katil tapi tidak ada televisyen, tidak ada TV. Mereka semua akan keluar dan duduk dekat visitors corner ni untuk menonton TV. Jadi satu waktu tu saya sedang berjalan nak keluar dari ward, nak pergi ward sebelah untuk ambil sesuatu. Saya kena lalu visitors ward, visitors corner ni, ya, yang mana TV ni sedang menyala dan saya ternampak seorang pesakit. Waktu tu agak dah lewat tau, dan memang tidak dibenarkan untuk menonton TV. Dan saya nampak dia, saya pun lalu, saya kata, makcik, tidur makcik, tak boleh tonton TV TV nak kena tutup ni. Kemudian saya lalulah pergi ward sebelah untuk ambil sesuatu, kata beliau. Patah balik tengok makcik tu dah tak ada, TV tu dimatikan. Jadi apa yang berlaku, saya pun pergilah letak barang dekat kaunter. Kemudian saya cari makcik tu, dia pun dah baring, dah balik ke atas katil, sedang tidur nyenyak di katilnya. Okeylah. Jadi makcik awal tadi dah duduk balik. Tapi kali kedua saya nak patah balik, nak ambil lagi barang sebab terlupa sesuatu. Saya keluar jalan. Kali ini TV tu mati, tidak dihidupkan. Tapi saya nampak makcik yang sama tengah duduk dekat kawasan visitors corner. Saya ni terpinga-pinga. Bukankah tadi sebelum saya tinggalkan ward saya nampak makcik tu tengah tidur dekat atas katil. Tiba-tiba bila jalan keluar, ternampak makcik yang sama sedang duduk dekat visitors corner dalam gelap. Saya jalan, ambil barang, patah balik. Seperti biasa makcik tu tak ada. Dan saya pun tak nak bertanya, tak nak menegur. Takut-takut kalau kita tegur, dia ikut kita balik, Casey. Kisah daripada Kak Sharifah dari Bedok North. Katanya, Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Kisah ini berlaku dekat rumah kakak. Ya, ini kejadian terjadi selepas arwah mak meninggal dunia. Kakak, suami, anak-anak tahu mak ada mengamalkan sejenis ilmu yang mana kita memang dah tak boleh nasihatkan dia. Bukan tak pernah, tapi itulah, dah menjadi tabiat. Apa dia buat pun dia rasakan betul. Kesian melihat arwah mak hidup ditipu, ya, bukan ditipu oleh manusia, tetapi ditipu oleh janji-janji iblis dan syaitan. Mak dalam rumah pada waktu malam, Casey, dia akan mengasapkan keris, katanya Kak Sharifah. Sebelum tu kakak nak beritahu, Sharifah ni bukan nama kakak yang sebenar. Kakak pun tak naklah tahu, tak naklah berkongsi aib keluarga, asalkan orang tak kenal dengan kakak. Jadi mak kakak ni ketika dia hidup, dia ada melakukan beberapa perkara yang kakak tak nak sentuh. Tetapi satu perkara yang mak suka lakukan adalah mengasapkan keris-keris yang mak simpan.
Setiap hari Khamis malam Jumaat, mak akan hidupkan tempat bara, letak kemenyan, keris tu akan diasap satu persatu. Dari yang kecil sampailah keris yang panjang. Dan akan arwah mak buat perkara berikut ini. Dia akan ambil salah satu keris kepunyaan dia, dia akan keluarkan lidah, dia akan tusuk-tusuk, cocok-cocok lidah dengan keris tu sampai lidahnya berdarah. Wow. Lidah sampai lidah mak berdarah. Bila dia buat demikian, dia akan menghasilkan suara bunyian yang menyeramkan. Jadi Kak Sharifah tidak beritahu bagaimana. Jadi anda bayangkan arwah mak dalam bilik nanti asap kemenyan, dia ambil keris, dia menyangkung depan tempat bara kan. Ini contoh, saya pun tak tahulah kemungkinan. Seram Anda bayangkan arwah mak berbuat demikian, dia akan darah akan menitis di atas keris-keris yang lain. Dipendekkan cerita pada kata Kak Sharifah bukan nama sebenar. Arwah mak meninggal dunia dalam keadaan yang sukar. Tapi alhamdulillah akhirnya dapat dibantu dan dapat pergi. Tapi masalahnya selepas mak meninggal dalam rumah ni agak lain sedikit. Kakak dengan anak pernah nampak arwah mak dengan lidah panjang berdiri dekat ruang tamu. Kakak pernah mimpi arwah mak datang. Lidah terjelir keluar, dia bercakap, kakak tak dapat dengar apa dia cakap. Aku. Seolah-olah kedengaran macam Sharifah tolong aku, Sharifah tolong aku. Dalam mimpi kakak, arwah mak datang, lidah dia tak boleh bercakap. Apa mak? Saya tak dengar mak. Mak, saya tak dengar. Saya mampu bercakap dengan mak. Saya kata, mak saya tak dengar. Tapi lidah mak masih. Setiap kali mak cuba nak cakap, lidah lagi panjang. Aku. Wow. Dan akan saya terbangun. Astaghfirullahalazim. Mak. Itu yang berlaku. Saya nak tanya pendapat pandangan para pendengar Misteri Jam 12. Kenapa saya mimpi mak dalam keadaan sedemikian? Adakah benar saya dengar katanya Sharifah tolong aku, Sharifah tolong aku? Tapi setiap kali dia bercakap, lidahnya makin panjang dan akan membuat dia sukar untuk bercakap sampaikan saya tak faham apa yang mak saya katakan. Terima kasih kepada anda yang menonton, yang mendengar. Selamat tengah malam. Wow, jadi ada bayangkan mak, arwah mak Kak Sharifah. Kak Sharifah, terima kasih kerana sudah berkongsi. Benar ataupun tidak satu pengalaman yang ataupun cerita yang amat luar biasa sangat-sangat ketika hidup ni mungkin mak Kak Sharifah ni adalah seorang tukang ubat lah kemudian dia simpan keris, dia asapkan keris, dia tusuk lidah darah tu menitis kena keris. Konon macam, mohon maaf kalau saya salah Kak Sharifah, mungkin kalau seperti beri makan kepada keris yang disimpan tu. Arwah meninggal dunia agak sukar mengikut ceritanya. Akhirnya dapat mengembuskan nafas terakhir. Setiap penyewa akan pergi, dikebumikan, balik rumah. Beberapa malam tu anak dengan mak nampak lidah arwah mak, lidah panjang tengah berdiri dekat pintu dekat ruang tamu. Kemudian Kak Sharifah mimpi arwah mak cuba bercakap tapi tak boleh. Lidahnya. Wow. Baik, pengalaman seterusnya ini ingin saya berkongsi sama. Ini katanya berhati-hati kalau kita menginap di hotel. Nak kalau hotel yang dimaksudkan adalah bukan hotel international jenis 4 atau 5 bintang. Ini pengalaman peribadi saya ketika saya menginap di salah sebuah hotel budget ataupun budget hotel di Indonesia, kiriman daripada Kamarul.
Saya telefon ke Indonesia. Pergi ke sana ni sebenarnya bercuti. Tetapi nak beli hotel yang mahal-mahal pada saya membazir. Sebabnya saya pergi dengan seorang lagi sahabat saya. Hanya kami berdua saja yang ke Indonesia. Lainlah kalau bercuti dengan keluarga. Mak dengan bapa mesti nak cari hotel yang selesa. Kami tinggal di sebuah budget hotel. Saya rasa nama hotel pun tak patut diberikan pada tempat ni. Memang langsung tak macam hotel. Ia adalah bangunan 3 tingkat. Masuk dalam bangunan, dapat lihat keadaan bangunan tu memang dah tak cantik. Kami pun menempah sebuah bilik, naik ke atas dan terus langsung ke bilik kami. Bilik kami terletak di tingkat 3. Baik, saudara, kita kembali pada kisah daripada pendengar kita. Dan kata beliau, mohon maaf tadi email saya cerita tu satu tertinggal. Jadi nak kena cari satu lagi. Okey, kata beliau dalam kiriman ini, hotel yang ditinggal ni adalah sebuah hotel budget. Jadi nama hotel tu tak patut diberikan pada bangunan buruk ni. Oleh kerana ia terlampau murah sangat-sangat, ia menjadi pilihan mereka. Dan mereka telah pun diberikan kunci untuk naik ke atas tingkat 3. Jadi bila tanya, ini tingkat berapa ni? Ni lantai berapa? Lantai 3. Lurus naik ke lantai 3. Bilik kamu berhadapan dengan kamar kecil. Kamar kecil tu adalah tandas kisi ataupun toilet. Jadi kami pun ikut arahan, jalan terus, lurus, naik ke atas tingkat 3. Betul-betul kamar kecil depan bilik kami. Tapi bila masuk dalam bilik tu cuma ada satu kipas, katil 2 single bed berasingan, ada satu almari. Almari dalam motel ataupun hotel budget ni adalah almari jenis almari lama, kisi. Dia seolah-olah boleh saya katakan macam gerobok lama macam itulah. Dibuat daripada kayu jati kalau tak silap saya. Kemudian ada satu almari solik, tempat menyolik dengan cermin. Dan kemudian dalam bilik hotel tu tak ada tandas. Dia setakat bilik untuk tidur. Tandas nak kena keluar, pergi common toilet yang ada di hadapan bilik kami. Letakkan beg, saya pun tengok katil macam tak selera je nak tidur. Nasib baiklah saya bawa sleeping bag. Kami pun buka sleeping bag, cuba bentang atas katil. Okey, nanti malam boleh gunakan untuk kita tidur. Kita pun keluar selepas kita check in. Dah letak barang-barang, kita keluar dan melakukan aktiviti seharian. Akhirnya bila kita pulang ke motel budget ni, naik dekat tingkat 3, buka pintu dan kita baru masuk dalam bilik motel kami. Sedang baring dekat atas katil setelah kami penat berjalan. Nak mandi pun malas, katanya di sini. Jadi akhirnya saya dengan teman baring dekat atas katil. Sebentar nanti kita nak mandi. Tengah baring atas katil, baru saya perasan, kisi. Antara bilik kami dengan bilik sebelah, bilik saya dengan bilik sebelah, ada tembok. Dipisahkan, diasingkan dengan tembok. Tembok ni dibuat daripada kayu. Jadi tembok ni dari bawah lantai, dia naik sampai nak dekat, jaraknya lebih kurang dalam 50 cm ataupun 1 meter macam tu lah. Daripada ceiling ke bawah ada ruang. Ruang tu ditutup dengan wire mesh. Wire besi. Saya tak pasti kenapa dia tak tutup sampai atas. Tapi sampai dekat ruang tu ada wire besi. Nak panjat memang tinggi. Tak boleh panjat. Saya cuba panjat menggunakan almari TV yang ada dekat dalam bilik tu. Tak boleh sampai. Bilik tu memang tak ada TV. Tapi ada almari tempat letak TV.
Kelakar kan? Jadi saya cuba pijak, mana tahu takut orang mengendap, memang tak sampai. Perlu menggunakan tangga yang begitu tinggi, baru boleh menjenguk melalui wire mesh, boleh tengok bilik sebelah. Tapi, kalau saya ni ketinggian 1.8, pijak almari TV pun tak sampai, saya rasa orang lain pun tak akan boleh sampai. Saya kembalilah baring atas katil. Jadi teman saya kata, aku mandi dulu kau tunggu jap lah. Teman saya pun ambil toiletries, perkakas mandian. Keluar dari bilik sebelah tandas, dia pun masuk dalam tandas mandi. Saya pun baring sedang tunggu giliran saya. Pendengar Misteri Jam 12. Tengah baring ni, tiba-tiba saya perasan tu, dekat atas yang saya katakan orang tak boleh sampai, nampak wajah orang dengan matanya terkebil-kebil, sedang tengok yang saya sedang baring. Hai! Siapa tu? Turun kamu, turun! Intip. Saya marah. Marah sangat. Saya bangun, pergi dekat tembok. Saya ketuk. Oi, turun kamu! Intip. Ada kerja ya? Bodoh ni manusia. Kurang ajar betul. Mengendap orang, dia mesti dia pakai tangga. Tak mungkin dia boleh panjat. Jadi, teman saya pun keluar tandas. Saya pun beritahu teman saya, dia tak dengar yang saya marah tadi. Kau tahu tak? Tadi aku tengah baring, orang sebelah mengendap. Kurang ajar betul lah. Mengendap mana? Atas tu lah. Tadi kau try pun tinggi sangat, tak boleh tengok. Mana aku tahu? Kau tunggu sini boleh tak? Dah lah. Ni negeri orang sih. Negeri orang tak negeri orang. Kau mengendap aku. Saya marah ni, Casey. Saya nak pergi sebelah. Kemudian, teman saya nasihatkan jangan. Turun bawah, beritahu dekat front desk, reception. Okeylah. Saya pun turun ke bawah dengan teman saya. Turun bawah, tunggu dalam 15 minit. Reception nak keluar. Ya. Ada apa, Pak? Bisa bantuin? Pak, saya kamar lantai 3. Depan kamar kecil. Ya, ada apa? Kamar tidur sebelah kamar saya. Ya, ada orang intip. Bisa kamu naik ke atas, beritahu dia jangan intip-intip. Mau privacy dong. Saya marah. Saya kata saya nak privacy dengan kawan saya. Kenapa ada orang mengintip sebelah? Kamar yang mana? Kamar sebelah kamar aku lah, kata saya kepada lelaki berkenaan. Kemudian dia kata, ya, nanti aku beritahu. Saya pun jalan dengan kawan saya. Saya kata, ini aku make sure dia ni atas dia cakap dengan orang ni. Orang sebelah mengintip lagi, aku mengamuk. Saya pun baring atas katil. Teman saya pun dah siap-siap ambil toiletries. Saya masuk dalam tandas. Saya mandi. Tengah mandi. Saya ambil sabun muka. Dalam tandas tu, Casey, saya dengar bunyi. Walhal tandas tu tak ada orang lain boleh masuk kecuali saya. Sebab tandas tu memang untuk satu orang masuk. Situ tempat buang air, situ tempat mandi. Situ tempat gosok gigi, semua ada kat situ. Masuk dalam, kunci pintu tandas. Masuk dalam tandas, mandi air. Air pun bukan paip hujan. Air yang kena ciduk dalam tempayan besar. Tengah sabun muka ni dengar bunyi. Katanya di sini suara garau. Jadi saya cuba buka mata. Saya terlupa yang saya tengah sabun muka ni. Buka mata, saya ternampak wajah yang sama yang panjat dekat atas. Sekarang ini berada betul-betul dekat atas juga bahagian tandas yang saya sedang gunakan isi. Jadi bila buka mata,
Rasa pedih dalam beberapa saat tutup balik. Kerana pedih, saya ambil air, saya curah air, cuci, hilangkan sabun. Saya buka mata, kurang asam betul. Peringat misteri jam 12. Saya pun keluar dari tandas masuk dalam bilik. Teman saya, tadi betul lah. Asal? Bilik sebelah ni aku nampak tadi ada orang naik atas mengendap aku kat dalam sini. Dan saya kata pada teman saya, tadi aku tengah mandi pun aku nampak ada orang mengendap juga. Kemudian saya pergi dengan teman saya bilik sebelah. Hello? Siapa di dalam? Kau tengok bilik ni. Kenapa mangga dia dekat sini Pendengar misteri jam 12. Bilik yang kami sewa. Tempat pegang pintu, ada tempat masuk kunci. Putar kunci tu, pintu terbuka. Bilik yang ini, sebelah bilik kami, memang ada tempat pegang pintu, doorknob. Kemudian ada tempat masuk kunci dekat doorknob tu. Tapi yang mencurigakan, dari atas pintu sampai ke bawah, ada 4 padlock yang telah pun diketap. Atas sampai bawah. Ini bermakna kalau dalam ada orang, takkanlah dia nak lock sampai dekat luar macam tu. Ini bermakna bilik sebelah bilik kosong. Bro, jom lah. Dah. Tak mau ketuk lagi lah. Masuk bilik lah. Kita tidur. Kita pusing. Kita jalan. Menuju ke arah bilik. Tadi kita ketuk macam gini kan. Apabila saya jalan dengan teman saya nak balik ke bilik kami. Dia respon Casey. Bro, kau dengar tak? Kurang asam lah bro. Dia nak ajak gurau lah. Masuk dalam. Daripada kita baring dekat katil. Bila kita baring memandang ke arah bahagian atas. Timbuk bilik sebelah dengan bilik kami. Kita tukar. Kepala kita dekat kaki. Kawasan kaki. Kaki kita dekat tempat kepala. Jadi supaya kita dapat tengok timbuk yang lain. Dan rasanya lebih selamat lagi. Hanya bermalam dekat motel tu untuk 1 malam saja. Besok check out, bayar, keluar. Dan cari hotel 4 bintang. Nak tak nak terpaksa Casey. Terima kasih. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, terima kasih kepada anda dan di sini kiriman daripada message yang dikirimkan melalui SMS. Saya jarang dapat SMS tapi ini antara SMS saya terima daripada Cik Manuali. Kata, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini berlaku ketika saya naik lift pulang ke rumah. Saya ingat lagi, saya tu dah mengantuk sangat, kata Cik Muhammad Wali. Sebagai seorang pemandu taksi ni, waktu bertugas ni ada kalanya kalau memandu seorang diri memang tak menentu. Jadi hari tu pada waktu pagi tu saya dah uruskan hal keluarga. Malam tu terpaksa keluar lah. Hanya untuk setakat cari duit sewa, nak bayar duit sewa. Jadi balik tu dah jam 2 lebih pagi kalau tak silap saya. Mata dah terlampau mengantuk dan saya ni menguap beberapa kalilah tersangap-sangap dalam lift. Pintu lift terbuka, saya main keluar, Casey. Bila saya main keluar, saya jalan depan pintu rumah orang yang saya tak kenal. Saya ingatkan rumah saya. Saya keluarkan kunci dengan mata ni memang mengantuk sangat ni.
Saya masukkan kunci dalam lubang pintu, cuba masukkan, kenapa tak boleh masuk ni? Kemudian saya perasan, tingkat berapa ni? Ya Allah, salah rumah. Tapi yang membuat saya takut, kata Encik Mak Noali, saya terperasan dekat sebelah kanan ni adalah tingkap ruang tamu rumah yang saya tersalah nak masuk kunci ni. Saya ternampak ada orang sedang berdiri sambil memerhatikan saya tau. Yang saya hairan ni sangat-sangat, dekat depan rumah tu, depan pintu besi rumah tu, macam-macam surat disangkut, diletakkan seperti rumah tu tidak ada orang pun ada di dalamnya. Sebab kata Encik Mak Nur Ali, kalau rumah tu ada orang, tuan rumah kalau nampak sesiapa yang letak brosur, letak surat, pamphlet dan sebagainya, orang tu akan angkat buang. Tapi rumah ni Kesi seperti dah dibiarkan macam tu tau. Sampaikan dekat celah-celah pintu besi tu, di dalamnya dah ada pun surat-surat yang dah terjatuh. Dan saya terperasan Kesi, ada eviction notice yang ditampal betul-betul dekat pintu rumah tu. Saya tertanya pada diri saya, dalam keadaan saya ni mengantuk sangat-sangat, mungkin agaknya mata ketiga saya dibuka sehinggakan saya boleh nampak sesuatu di dalam rumah yang kosong itu. Daripada rasa mengantuk, terus jadi segar Kesi. Jalan, tengok tingkat 8, rumah saya tingkat 9. Satu tangga saja miss. Saya naik tangga tingkat 9, jalan, terus saya pulang ke rumah. Saya yakin saya nampak ada orang berdiri dekat rumah kosong. Dan saya yakin rumah tu rumah kosong, seperti yang saya katakanlah, macam-macam surat yang ada di hadapan rumah tersebut. Terima kasih dan selamat tengah malam Kesi.